Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat pada pagi ini, ya? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan bahagia, gembira, ya, tenang, damai, ya. So hari ini adalah hari yang siri yang ke-14. Kita telah bersama membacakan buku La Tahzan, ya. Buku La Tahzan, ya. Jangan bersedih, ya. Karangan Dr. Aid Al-Qarni, penterjemahnya adalah Nuraini Abu. Okey, kita tunggu sekejap lagi, ada beberapa orang masuk dan kita mulakan, ya. Untuk siri 14 hari ini tajuk 21 dan tajuk 22, ya. Tajuk 21, anda lebih beruntung daripada yang lain, ya. Tajuk 22, solat ubat mujarab pengusir kesedihan, ya. Kita tunggu sekejap sahabat-sahabat kita masuk 2-3 orang, ya. Saya tak nampak lagi ada komen ke apa ke, ya. Kejap lagi kita akan mulakan, ya. Okey. Okey, anak buah saya dah nampak, ya. Sabahan Nur Umi. Sabahan Nur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Leni. Selamat pagi, Puan. Ya. Okey. Kita dah nampak beberapa orang masuk. Okey, sebelum kita mulakan, ya, kita nak recap balik lah, ya, review balik tajuk-tajuk, ya, yang kita boleh sampai ke tajuk hari ni, tajuk 21 ni. Tajuk pertama, siri pertama dulu, tajuk pertama, merenunglah dan bersyukurlah, ya. Dan tajuk kedua, siri kedua, yang lalu biarlah berlalu, ya. Mak Cak pun duk tengok ni. Assalamualaikum Kak Nah, ya. Seronok ya Kak Nah duduk kat Jawi. Depa jamu macam-macam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Leha. Kak Leha KKB okey Kak Leha, ya. Okey, untuk tajuk yang ketiga, hari ini milik anda, ya. Tajuk keempat, masa depan akan datang dengan sendirinya. Tajuk kelima, jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Tajuk keenam, berharaplah akan redha Allah semata. Tajuk ketujuh, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada, ya. Banyaklah kita dah ni kan tajuk-tajuk ni kan. Lepas tu tajuk 8, usirlah kekosongan dengan kesibukan, ya. Siapa ingat lagi, ya, tentang ni? Usirlah kekosongan dengan kesibukan. Lepas tu tajuk 9, teguhkanlah kepribadian anda, ya. Teguhkanlah kepribadian anda. Tajuk ke-10, terimalah qada dan qadar Allah. Tajuk ke-11, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Tajuk ke-12, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat saya confuse kejap. Ustaz Yohanis ni sahabat kaunselor ataupun Ustazah Yohanis, ya? Sebab rasa macam nama sama, Yohanis Muhammad Yusof. Ustazah Yohanis ataupun Yohanis kaunselor. Ya. Terconfuse kejap sebab nama sama.
Syaz. Waalaikumsalam Syaz. Alhamdulillah KKB cuaca cerah ya. Kak Ma tengah meniaga ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimurahkan rezeki ya. Kak Nosia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tajuk 12, dia kata ambillah hikmah dari setiap kejadian. Tajuk 13, masih ada yang selalu mengabulkan permintaan anda. Tajuk 14, lapangkan dada anda dengan beruzlah. Tajuk ke-15, Allah akan mengganti yang lebih baik. Tajuk ke-16, iman adalah kehidupan yang sebenar. Ustazah Yohanis. Nama macam sahabat kaunselor. Rasa macam nak tertukar tadi. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah dan juga kaunselor perkahwinan dan kekeluargaan ya di JAKIM. Okey, tajuk 16, iman adalah kehidupan yang sebenarnya. Tajuk 17, ambillah madu dan jangan rosak sarangnya. Tajuk 18, mengingat Allah akan mententeramkan. Ya. Dan semalam kita dah baca tajuk pendengki lebih rendah daripada yang didengki. Dan tajuk 20, jalani hidup apa adanya. Ya, hari ini insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama pagi ni dengan tajuk anda lebih beruntung daripada yang lain. Dan solat, ubat mujarab pengusir kesedihan ya. Okey. So, hari ini insya-Allah kita dah boleh mulakan ya. Nampak dah ada ramai yang masuk ya. Kita dah boleh mulakan ya. Okey, so mulakanlah hari kita ya. Saya terlupa pula nak buka pintu ya. Selalunya buka pintu boleh nampak buka pintu boleh nampak suasana kat luar kan. Siapa-siapa tolong jap abang. Alang ke tolong jap buka pintu kat Umi. Thank you sayang. Sana pintu sana. Baru Umi boleh nampak cahaya. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, so alhamdulillah dah nampak cahaya ya. Cahaya dah mula menyinar ya. Cahaya duha. Okey. So alhamdulillah kita mulakan pagi ni dengan yang pertama senyum dulu ya. Senyum ya, ucapkan kesyukuran kepada Allah ya. Doa yang baik-baik ya. Doa yang indah-indah ya. Bersyukur ya, semoga dengan kita mengucapkan syukur kepada Allah ya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah ya, hati kita akan menjadi nyaman, tenteram, damai, bahagia. Yang baru-baru masuk ni, Waalaikumsalam warahmatullahi Umi Hanis ya. Yang baru masuk ni saya perbetulkan sikitlah ya. Saya bukan dalam kategori ustazah ya. Saya adalah kaunselor ya. Kaunselor yang menggunakan pendekatan kaunseling, pendekatan Islam ya. Saya menggunakan model Al-Ghazali dalam intervensi kaunseling saya. Jadi nampak tu macamlah ustazah juga, tapi bukan ustazah yang saya takut nanti hukum hakam semua saya tak cakap ya, saya tak cerita bab-bab tu. Saya hanya cerita aspek kejiwaan ya, aspek kejiwaan yang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Jadi jangan bila sebut ustazah so saya rasa macam tinggi sangat makamnya ya. Saya ni duduk di level yang bawah saja ya. Yang kalau nak tanya yang lebih-lebih tu nanti tanya dengan Ustazah Yohani, sahabat saya yang tadi tu. Dia memang dia memang ahli dia. Ya. Dia memang ahli dia, okey. Waalaikumsalam Kak Zubaidah ya. Okey. So mungkin ada yang macam terconfuse ke, keliru ke, panggil ustazah tak apa ya, nak panggil ustazah tu, tapi saya takut panggilan itu telah memberi satu pengiktirafan ke ya, tapi saya bukan ahli dia ya. Saya bukan ahli dalam betul-betul dalam bidang agama. Saya pernah belajar syariah ya, saya pernah kitab Kifayatul Akhyar tu saya pernah belajar mengaji, tapi yang formalnya yang mana saya pendidikan saya PhD saya adalah dalam integrasi spiritual dan agama dalam
kes kaunseling keluarga dan perkahwinan. Itulah bidang saya. So saya adalah kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia, ya. Jawatan saya pegawai psikologi, okey, supaya tak ada kekeliruan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, sahabat saya Mi, okey. So jangan keliru, ya. Takut ada yang keliru, takut kata ustazah kan nanti tanya hukum-hukum semua, saya tak tahu hukum-hukum, ya. Saya bukan orang ahli dia, ya. Jadi kalau saya baca kalau ada Dr. Aid meletakkan keratan-keratan ataupun ayat-ayat Al-Quran dalam ni, saya hanya baca tafsiran dan saya tidak mengulas, ya. Saya bukan ahli dia untuk mengulas ayat Al-Quran. Saya cuma fokus saya adalah untuk membaca ni dalam konteks psikospiritual, ya, psikospiritual, yang mana bidang saya lah, ya, bidang saya macam tu, ya. Okey. Alhamdulillah hari ni kita nak membaca, ya, kita nak membaca tajuk 21, anda lebih beruntung daripada yang lain. Apa, ya, Dr. Aid Al-Qarni ni nak pesan apa dekat kita, ya? Okey. Assalamualaikum semua yang baru masuk, ya, yang baru masuk, insya-Allah, ya. Kalau yang baru-baru masuk kan ada juga yang tanya ini siri yang keberapa apa semua tu, boleh tengok di wall saya, masih ada, ya. Boleh tengok daripada siri 1 hari tu. Okey. Jadi untuk tajuk ini Dr. Aid Al-Qarni, ya, menukilkan di atas ni yang utama ni dia kata terumbang-ambing adalah merupakan ciri orang yang ditimpa musibah dan dihempap bencana, ya. Terumbang-ambing merupakan ciri orang yang ditimpa musibah dan dihempap bencana. Rumahnya selalu dipenuhi suasana kedukaan. Di setiap sudut wajahnya mengalir air mata sebagaimana kesedihan di lembah Bani Sa'ad, ya. Okey, dia kata orang yang ditimpa musibah ni, ya, dan dihempas bencana ni ibarat kehidupannya terumbang-ambing, ya, terumbang-ambing. Orang yang terumbang-ambing macam mana? Ya, tak ada maksudnya hopeless lah, ya, tak ada sesiapa yang nak dia berpaut, ya. Dia pun tak tahu macam mana kehidupan dia, ya. Apa kesudahannya bila duduk dalam keadaan terumbang-ambing itu, ya. Rumahnya selalu dipenuhi suasana kedukaan, ya. Maksudnya kehidupan dia, rumah tu maksudnya kehidupan dia tu dipenuhi dengan suasana kedukaan, berduka, ya. Di setiap sudut wajahnya mengalir air mata sebagaimana kesedihan di lembah Bani Sa'ad. Lembah Bani Sa'ad ni adalah satu lembah yang berada di timur laut Mekah, ya. Lembah ini pernah dilanda kemarau yang teruk, ya. Yang mana kering kontang pertaniannya, ya, mati habis semua ternakannya, dan penduduk-penduduk di lembah Bani Sa'ad ni terpaksa keluar, ya, keluar untuk mendapatkan mencari kehidupan mereka di luar daripada lembah Bani Sa'ad. So untuk makluman semua sahabat-sahabat, ya, ibu susuan baginda Rasulullah adalah berasal daripada lembah Bani Sa'ad ni, ya. Halimatus Sa'diyah, ya, berasal daripada lembah Bani Sa'ad ni, ya. Jadi Dr. Aid ni orang Arab, ya. Bila orang Arab dia nak cerita betapa kesedihan itu, ya, dia nak bercerita tentang bagaimana sedihnya penduduk di lembah Bani Sa'ad itu, ya, menghadapi musibah yang besar seperti kemarau yang sangat teruk sehingga menyebabkan, ya, kering kontang, ya, mati semua pertanian dan ternakan mereka. Dia nak menceritakan betapa sedihnya, ya. Sumber air ni satu sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita, kan. Jadi kalau tak ada air, kehidupan tu boleh mati. Semua boleh mati, ya. Jadi Dr. Aid nak ceritakan, ya, betapa susahnya, betapa hebatnya kesengsaraan yang dialami. Dr. Aid memberi contoh penduduk-penduduk yang berada di lembah Bani Sa'ad, ya. Assalamualaikum sahabat saya Syikin, ya. Okey. Sesungguhnya betapa banyaknya penderitaan yang terjadi dan betapa ramai pula orang-orang yang sanggup bersabar menghadapinya. Maka anda bukanlah satu-satunya orang yang ditimpa bencana. Bahkan mungkin penderitaan atau bencana yang menimpa anda tidaklah seberapa sekiranya dibandingkan dengan bencana orang lain.
Lihatlah berapa ramai manusia di dunia ini yang terbaring sakit di atas katil selama bertahun-tahun lamanya dan mereka hanya mampu membolak-balikkan badannya sahaja, lalu merintih kesakitan dan menjerit menahan penderitaan. Ya. Kita ni kan, Dr. Aid kata, kalau kita rasa kita ni susah, ya, ramai lagi orang susah lebih daripada kita sebenarnya. Ya. Kalau kita rasa kita ni sakit, kita ni menderita, kita ni ada orang lain lagi teruk sakit dia, lagi menderita daripada kita. Ya. Jadi dalam urusan dunia ni, ya, Rasulullah ya, mengajak kita untuk kita melihat bila dalam urusan dunia, kita kena pandang orang yang lebih bawah daripada kita. Maksudnya, kalau dalam urusan dunia, kita kena pandang, katakanlah kita ada kereta yang tak berapa baru lah ya. Kereta yang tak berapa baru kan. Bila kita bawa kereta tak berapa baru tu ya, gear yang manual ya, kita macam rasa susah kan. Kita rasa susah, kita rasa macam penat kan. Nak kena masuk gear, nak kena main clutch dia dan sebagainya. Ya. Jadi kita tengok kalau kita ada keadaan kita macam tu, ya, kita dianjurkan jangan tengok orang yang ada kereta. Katakanlah macam saya ada kancil lah contohnya kan, kancil manual. Ya. Saya tak boleh tengok orang yang ada kereta kereta Honda ya, Honda City ke kereta yang lebih elok daripada kereta kancil tu. So saya kena tengok orang yang ada motor ya, orang yang naik yang hanya ada motor untuk dia bawa ahli keluarga dia, anak-anak, isteri dan sebagainya ya. Baru masa tu kita rasa bersyukur, kita rasa ya Allah, alhamdulillah, walaupun berat kaki kita nak tekan clutch tu, masuk gear sakit lenguh tangan dan sebagainya, nak pulas steering kan keras dan sebagainya ya. Kita tengok ya, walaupun dalam keadaan sukarnya hidup kita tu, kita tengok kita masih ada kereta kita masih ada bumbung ya, masih berbumbung dan masih dilindungi oleh panas dan hujan. Apa kata orang yang kita tengok orang yang naik motor tu ya, hujan panas ya, kena ya, tak ada perlindungan ya. So kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi orang yang naik motor pula dia tak boleh tengok orang yang naik kereta ya. Dia kena tengok orang yang lebih bawah pada dia. Dia kena tengok orang yang yang hanya mengayuh basikal kan. Dia kena bersyukur, ya Allah ya, bersyukurlah aku ada motor. Ya, kalau tak ada motor ni jenuh aku kayuh basikal kan. Ya, kayuh basikal di tengah-tengah panas ya, kena guna tenaga ya, lagi dan sebagainya. So orang yang ada basikal dianjurkan untuk dia tengok orang yang berjalan kaki ya. Barulah dia rasa nikmatnya dia ada basikal ya. Dia sekali dia kayuh ya, dia dah pergi berapa langkah orang yang berjalan kaki tu ya. Jadi orang yang menaiki basikal ni, dia tengok orang yang berjalan kaki, dia patut rasa bersyukur. Jadi orang yang berjalan kaki pula, dia kena tengok orang yang tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Dia kena bersyukur, ya Allah, syukurlah aku ada sepasang kaki yang boleh berjalan. Ya, macam mana orang yang tak ada kaki? Yang ada kaki yang kena potong, ataupun yang ada kaki tapi aksiden, yang ada yang memang dilahirkan dalam ya, hukum takwini, dia dilahirkan dalam keadaan yang tak ada, yang kudung sebelah kaki. Jadi bila kita dalam keadaan itu ya, kita kena tengok orang yang lebih bawah ya. Dalam urusan dunia kita kena tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Tapi dalam urusan akhirat ya, kita kena pandang orang yang lebih atas daripada kita. Maksudnya kita tengok orang dari sudut kita pandang dari sudut urusan akhirat lah, maksudnya dari segi amalannya, dari segi perbuatannya, dari segi kesolehannya kan, kita kena pandang. Kita tak bolehlah pandang kita tengok orang okey, aku okey lagi daripada dia kan. At least aku pakai tudung, dia tak pakai tudung. Tak boleh macam tu ya. So dari sudut akhirat kita kena tengok, ya Allah ya, labuh tudung dia kan. Sepatutnya
aku kena contoh dia ni, pakai tudung bagi labuh kan, macam saya ni kan pakai bawai aja kan. Jadi kena tengok orang yang lebih pakai tudung lebih labuh kan, tutup aurat lebih sempurna, ataupun orang yang tengok amalan-amalan dia kan, kita kena tengok orang yang lebih daripada kita, barulah ya kita akan sentiasa memperbaiki diri kita, amalan kita untuk kita mencontohi dia ya. Dalam urusan akhirat ni kita digalakkan untuk tengok amalan-amalan salafus soleh ya. Macam mana mereka, amalan-amalan mereka ya, macam mana mereka solat ya. Solat bukan solat 5 waktu je ya, solat sunat ya, solat apa tu, mereka puasa ya. Puasa sunat ya, bukan puasa wajib je ya. Ya, baca Quran ya. Baru ni kan ada tak dapat satu video kan dalam grup-grup kita tu, ada satu video ni yang Ustazah Asma pergi ke kalau tak salah saya lah ya, pusat pengajian Al-Barakah Datuk Ustaz Kazim ke apa ya. Ada seorang makcik ni, umur dia berapa ya, 70 berapa ya, 70 ke macam tu lah ya. Dia boleh baca Quran, dia boleh khatam 1 bulan sekali. Maksudnya 3 hari sekali. Maksudnya 1 hari dia baca 10 juzuk. 10 juzuk. Kita kena tengok orang yang macam tu lah. Maksudnya kita kena tengok orang yang buat amalan lebih banyak daripada kita kan. Saya cakap dengan suami saya ya, saya kata, bang, dahsyat kan bang, rasa kita ni kerdil sangat kan. Makcik ni ya, hidup dia dengan Al-Quran ya. 1 hari dia baca 10 juzuk. Dia divide kan, 1 waktu 2 juzuk sehari. 2 juzuk sehari. Kita ni jauh sangat-sangat dengan makcik ni kan. Ya. Jadi kita kena tengok macam tu lah ya. Untuk kita, kalau tengok dalam urusan dunia, untuk kita rasa lebih bersyukur, kita kena tengok orang yang lebih bawah. Untuk akhirat, untuk kita menambah amalan dan membuat penambahbaikan diri kita, kita kena tengok orang yang lebih atas daripada kita ya. Jadi Dr. Aid Dr. Aid menceritakan kat sini, dia kata kalau kita tengok kalau orang tu sakit ya, kita kena tengok orang yang, kalau kita pun sakit, kita tengok orang tu orang yang lebih sakit daripada kita. Maknanya kita akan baru rasa, ya Allah, bersyukurnya Allah bagi sakit yang macam ni je. Maksudnya kita kena ingatlah ya, Allah dah kata lah Allah dah kata dalam surah Al-Baqarah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak aku bebankan seseorang melainkan dengan kemampuan dia ya. Jadi kita kena ingat bahawa kalau Allah bagi kita sakit macam tu, maksudnya itulah kadar kemampuan kita. Kita kena sentiasa optimis kan. Kita ingat dah hari tu kan, ada tak yang ingat tak hari tu yang kita kata kita kena sentiasa berfikir positif, optimis ya, kepada apa sahaja yang Allah bagi kat kita ya, apa sahaja yang Allah bagi kat kita ya. Syikin kata syukur dengan apa yang ada ya, pandang ke bawah ya. Okey, untuk urusan dunia, untuk urusan dunia pandang ke bawah ya. Berapa ramai orang yang dipenjara selama bertahun-tahun lamanya tanpa dapat melihat cahaya matahari walaupun sekali, dan mereka ini hanya mengenal jeriji selnya saja ya. Ya, bila kita duduk bebas ya, walaupun kita PKPB ya, kita duduk bebas. Okey, Abang Lee. Abang Lee pun ada ya. Salam birasku. Assalamualaikum Abang Lee ya. Okey. Apa nama ni? Macam kita PKPB kan. PKPB ni kita masih lagi ya, kita boleh keluar daripada rumah, kita boleh lagi kita nak pergi beli keperluan kita dan sebagainya ya. Kita janganlah rasa macam kita ni dah orang kata hidup kita ni dah terlalu susah ya, terlalu sukar ya. Kita tengok, kita cuba bayangkan ya, jangan cakap kata kita nak suruh tengok orang dalam penjara tu, kita cakap kat dia, kenapa dia buat kerja masuk penjara sampai masuk penjara kan, pandai-pandailah dia hadap. Tak boleh ya. Kita kena tahu ya, saya sebenarnya kan sahabat-sahabat ya, saya pernah ya masa dalam perkhidmatan saya pernahlah beberapa kali ya masuk penjara ya. Bukan masuk penjara sebab dikenakan masuk penjara tu ya, bukan jalani hukuman ya.
Saya pernah masuk penjara pergi bagi ceramah ya, mendekati ya banduan-banduan ya. Jadi bila saya bertemu dengan saudara-saudara kita yang dalam penjara ya, ada satu ibrah yang saya ambil daripada saudara-saudara kita dalam penjara ni kan, ya. Ada kita jangan pandang yang dia orang masuk penjara tu disebabkan kerana kehendak mereka ya. Tak semua ya. Ada yang teraniaya ya, ada yang gagal membuktikan yang dia tak bersalah ya, ada yang macam-macam ya, ada yang ada yang menjadi mangsa keadaan ya, ada yang menjadi mangsa keadaan ya. Bayangkan kalau seorang itu dia dilahirkan di belakang panggung wayang ya, dia dilahirkan di belakang panggung wayang dan dia dibesarkan di persekitaran panggung wayang. Ya, macam mana dia nak hidup? Ya. Cuba kita tanya diri kita, katakanlah mak kita lahirkan kita dalam persekitaran yang macam tu, di lorong-lorong hitam ya. Mak kita lahirkan kita kan, hukum takwini yang saya kata semalam tu pun ada saya sebut ya. Kalau kita dilahirkan ya, kita tak pilih untuk dilahirkan di tempat-tempat macam tu, tetapi katakanlah kita dilahirkan di tempat macam tu ya. Macam mana kita nak hidup ya? Tapi Allah tak pilih kita ya, sebab Allah sayang kita, Allah tak pilih kita. Dan kita ni sangat bertuah ya, sebab mak kita, ayah kita lahirkan kita dalam keadaan yang di tempat yang elok. Kita ada keluarga ya. Apa yang saya jumpa ya dalam penjara, sahabat-sahabat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Cikgu Azian ya. Okey. So, macam mana saudara-saudara kita yang ada dalam penjara tu, mereka ni ada dalam kalangan mereka yang tidak orang kata apa, yang tidak kurang bernasib baik lah ya, macam kita ya. Jadi kita tak bolehlah kata doktor nak suruh kami tengok orang yang dalam penjara, biarlah dia yang pilih untuk masuk penjara. Tak ya, tak itu bukan pilihan sebenarnya. Ada dalam kalangan tu yang pilihan, tetapi ada juga yang bukan pilihan mereka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Puan Syafiqah ya. Okey. So ada juga yang bukan pilihan mereka. Jadi kita tak payah fikirlah kenapa mereka masuk penjara, tapi Dr. Aik nak suruh kita tengok ni maknanya kita hanya fikir PB, tapi orang yang dalam penjara tu tak boleh keluar, tak boleh apa, kebebasan mereka lagi hilang ya. Lagi susah hidup mereka. Jadi kita kena rasa bersyukur ya, walaupun kita fikir PB, kita masih boleh bebas ya, nak pergi cari makanan ya, nak pergi mana-mana, cuma jangan terlalu bebas ya, sebab virus ini ada di mana-mana yang kita tidak boleh nampak dan kita tak boleh tahu. Jadi kita ikutlah ya bagaimana yang dianjurkan oleh kerajaan ya. Duduk rumah, tak ada apa-apa, jangan keluar ke mana-mana ya. Ada urusan baru keluar ya. Dan kita jaga patuhi apa SOP yang ditetapkan ya. Jadi insya-Allah Allah jaga kita ya. Kita sebenarnya tak boleh jaga diri kita sebenarnya ya. Tak boleh jaga diri kita sendiri sebenarnya. Allah yang jaga kita ya. Kita berusaha, berikhtiar untuk menjaga keseluruhan SOP dan sebagainya tu, itu adalah usaha kita. Lepas tu kita serah pada Allah, Allah lah yang jaga kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Siti Balqis ya. Okey, so selalu saya ingatkan, semua love, gosok, duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal ya. Okey, so dia kata, kita sambung balik ya. Okey, dia kata, berapa ramai orang tua yang kehilangan permata hatinya pada saat masih muda belia, masa yang seharusnya dihiasi oleh kesenangan ya. Ini macam saya lah ya, kehilangan buah hati pengarang jantung saya ya pada ketika dia kecil lagi ya kan. So dia kata, betapa ramainya manusia di dunia ini yang menderita, mendapat ujian dan cubaan, belum lagi kepada mereka yang setiap saat menahan himpitan hidup ya. Berapa ramai manusia yang di dunia ini yang menderita, mendapat ujian dan cubaan ya. Kalau kita duduk kat Malaysia ni, kita rasa ujian kita ni ujian yang biasa-biasa je kan. Tapi saudara kita di mana ya, di Palestin, di
di negara-negara lain kan, di India, di Pakistan, di Myanmar, di negara-negara lain lah ya, saudara-saudara Islam kita, ujian mereka lebih besar ya, sampai kan mereka ini diancam nyawa dan sebagainya. Kita alhamdulillah ya, Allah bagi Malaysia kita dapat hidup dengan baik ya, kita taklah terancam ya. Sakinah Cik Na. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baru join. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya, welcome ya. Welcome to the La Tahzan Club. Ya. Okey. Okey. So dia kata kini sudah tibalah masanya untuk anda mengunjungi mereka dan mengajarkan ilmu yang meyakinkan anda, meyakinkan diri mereka bahawa hidup ini adalah penjara bagi orang mukmin dan rumah bagi kesedihan dan penderitaan ya. Ya. Dia kata sudah tiba masanya kita keluar mengunjungi mereka, keluarlah tengoklah ya. Pergi tengok dulu. Masa saya berkhidmat dengan satu jabatan, saya selalu pergi buat lawatan-lawatan ke rumah orang tua ya, rumah jaga-jagaan ya, rumah kebajikan, rumah kanak-kanak dan sebagainya. Masa kita pergi kat situ barulah kita tahu betapa macam-macam ya, kita bersyukurnya keadaan kita ya. Kita bersyukurnya Allah tak pilih kita, Allah tidak pilih kita untuk menghadapi keadaan tu. Kalau Allah pilih, wallahu alam ya, kita boleh lalui ke tak ya. Kita kena ada satu kesyukuran yang tinggi lah ya bila kita tengok keadaan-keadaan yang berlaku di luar sana ya. Sebenarnya apa yang kita lalui tidaklah begitu sukar daripada orang lain ya. Di pagi hari, istana-istana kehidupan penuh sesak dengan penghuninya ya. Namun menjelang senja tiba-tiba istana-istana itu menjadi runtuh. Mungkin saat ini kekuatan masih utuh, badan masih sihat, harta melimpah dan keturunan banyak jumlahnya. Namun dalam hitungan beberapa hari sahaja, semuanya boleh berubah, jatuh miskin, kematian datang secara tiba-tiba, perpisahan yang tidak dapat dihindarkan dan sakit yang menyerang secara tiba-tiba ya. Ya. Jadi Dr. Aid ya, Dr. Aid orang Arab ya. Orang Arab ni kadang-kadang kan kita tengok macam-macam berlaku ya di negara mereka ya. Peperangan ya, peperangan Ida Nurshima. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini Shima sahabat saya tabung haji ke? Nama macam ya, tapi tak tahu betul ke tak orangnya ya. Okey, lepas tu kan di negara Arab berlaku peperangan ya, tiba-tiba je kan rumah kena bom ya. Ya, lepas tu tiba-tiba ada harta tiba-tiba dalam sekelip mata harta telah bertukar ya, harta telah bertukar menjadi lebur ya, hancur lebur ya. Kematian datang dengan tiba-tiba. Ya, dan perpisahan yang tidak dapat dihindarkan dan sakit yang menyerang dengan tiba-tiba ya. Oleh itu sebaiknya anda hendaklah mempersiapkan diri sebagaimana persiapan seekor unta berpengalaman yang akan mengiringi anda menyeberangi padang Sahara ya. Dia kata, Dr. Aid pesan dekat kita supaya kita ni bersiapkan diri kita seumpama persiapan seekor unta berpengalaman yang akan mengiringi anda menyeberangi padang Sahara. Padang Sahara tu kan luas, padang Sahara tu kan begitu besar, huge ya, besar luas ya, sejauh mata memandang kan, sayup ya kita nak menyeberangi itu kan. Jadi apabila kita nak berjalan ya, bermusafir ya, untuk kita melalui padang Sahara itu, apa yang patut kita buat ya? Kita perlulah ada bekalan ya. Macam dalam hidup kita ni lah ya, hidup kita ni adalah satu perjalanan yang di hujung perjalanan ini kita akan menuju satu destinasi. Ingat tak dalam siri yang keberapa saya selalu pesan ya, pesan pensyarah saya ya. Dia kata, letakkan hatimu di tempat yang ingin kamu tuju.
jangan letakkan hatimu di tempat yang kamu ingin, yang kamu singgah. Ya, maknanya kita ni tak boleh, kita kena letak hati kita di tempat yang kita nak tuju. Ya, tempat yang kita nak tuju. Kita ni dalam perjalanan, kita nak menuju mana? Kita nak menuju satu tempat yang kekal. Ya, satu tempat yang kekal. Semua kita akan balik ke sana. So, kita tak boleh letak hati di tempat ni. Dalam perjalanan kita ni kan, kita akan singgah beberapa tempat. Ya. Dunia ini adalah persinggahan kan. Jadi dia kata jangan letak hati kita di tempat yang kita singgah. Maksudnya hati kita ni tak boleh letak dekat dunia ni banyak sangat ya. Oh okey. Saya first time join live Dr. Syarha. Okey. Okey. So bukanlah sahabat saya daripada, ingatkan Shima daripada tabung haji tadi. Nama saya bukan Syarha ya. Saya Ummu Syarha, ibu kepada Syarha ya. Nama saya Mazita. Ya, Syarha itu adalah anak syurga saya ya. Okey. Dah terconfuse macam-macam terconfuse kan. Okey. Tak apa kita betulkan dari semasa ke semasa ya. Boleh ya Shima ya. Tak apa ya. Maknanya Shima pun tak ni juga kan, tengok-tengok kan ada Ummu Syarha kan. Panggil je lah Dr. Syarha ya. Syarha sekarang sedang berada di syurga ya. Ini ibunya ya. Okey. Okey, so kat mana kita ya? Dia kata bersiapkanlah diri ya dalam untuk kita menjemrangi padang Sahara itu. Kita kena siapkan bekalan lah ya. Bekalan untuk kita menyeberangi untuk sampai ke destinasi itu ya. Okey, anda juga hendaklah membandingkan penderitaan anda dengan penderitaan orang-orang yang berada di sekeliling anda dan penderitaan orang-orang wujud sebelum anda. Ya. Dia kata kalau kita ni rasa menderita, ya, rasa menderita, tengok orang lain yang lebih menderita daripada kita dan tengok penderitaan-penderitaan yang telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Siapa yang paling banyak sekali diuji, ya, dalam tempoh kehidupan kita ni, ya, kehidupan umat manusia ni, siapa? Tak lain dan tak bukan ya para rasul kita ya, para rasul pada para anbiya kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, baginda lagi banyak ya, lagi banyak ujian daripada kita ya, berbanding kita ni yang begitu sedikit ya. Okey. Dia kata okey, supaya anda sedar bahawa keadaan anda lah yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan mereka. Bahkan anda akan merasakan bahawa penderitaan anda itu hanyalah sebahagian daripada duri-duri kecil yang tidak ada ertinya. Maka panjatkan segala kepujian kepada Allah di atas semua kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya di atas apa yang telah diberikan kepada anda. Bersabarlah di atas semua yang diambilnya dan muhasabahlah terhadap diri sendiri di atas segala kelemahan, dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan ziarahilah orang-orang yang menderita di sekitar anda ya. Kalau sekarang ni ya musim Covid ya, kita tidak, kalau boleh tu kita bukanlah kata, kalau kata ada saudara kita yang menderita sakit ya, kita tengoklah keadaan dia dulu ya. Kalau dia sakit yang kronik, mungkin waktu ketika ni belum sesuai untuk kita pergi ziarah kan. Tapi kalau dia sakit-sakit yang biasa ya, kita nak pergi tu ya, contoh dia memerlukan kita untuk pergi, so kita pun pergi, tapi kita ada adab lah, ada adab ziarah orang sakit dan sebagainya, dan jagalah SOP, jangan pergi salam-salam dan sebagainya ya. Oh, Syakina kata, saya ada kitab La Tahzan, hadiah dari sahabat saya. Boleh kita buka sama-sama ya, Syakina. Okey. So, Dr. Aid kata, dia kata kita pergi ziarah ya, kita pergi tengok orang yang menderita, orang yang sedang menderita ya. Mungkin kita boleh sebar-sebarkan perkataan-perkataan yang baik kepada dia ya. Berikan harapan-harapan ya. Berikan harapan-harapan ya. Muka surat berapa ya? Shima tanya. MS muka surat ya? Muka suratnya 36 ya, Shima. Muka surat 36. Kita nak masuk muka surat 37 dah ya. Okey, berikan harapan-harapan ya, berikan kata-kata semangat, motivasi kat dia ya. Supaya dia rasa seronok ya. Orang yang dalam keadaan sakit ni sebenarnya Allah bagi sakit tu ya, Allah nak bagi pahala kat dia ya. Jadi kita ni kadang-kadang sebenarnya kita bagi rahmat sedang turun kat dia ya.
rahmat sedang turun kat dia, dan kita pergi jumpa, tengok, kita pergi ziarah dia, sebenarnya kita tumpang rahmat dia ya. Sama-sama ya. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji Omar ya. Terima kasih Tuan Haji masuk ya. Okey. Okey. Jadi kita sambung sikit lagi ya, tajuk anda lebih beruntung daripada orang lain, daripada yang lain ya. Anda boleh mengambil banyak di antara suri teladan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya ya. Maksudnya yang tadi Dr. Aid kata ni, kalau kita nak tengok kita ni susah ya, kita kena tengok orang sekeliling kita yang lebih susah daripada kita, dan kita kena tengok orang-orang yang terdahulu daripada kita, yang mana yang sejarah-sejarah yang menceritakan, mengkisahkan bahawa mereka lalui satu kesukaran hidup yang lebih susah daripada kita, dan dalam sejarah-sejarah yang menceritakan kesusahan hidup ya, kesukaran hidup yang ditimpa kepada manusia adalah insan yang paling banyak sekali insan yang paling banyak sekali ditimpa ujian adalah baginda Rasulullah SAW ya, yang ditimpa dengan berbagai ujian dan dugaan sebagai bimbingan buat anda ya, supaya kita renung, kita tengok ya, baginda pernah dilempar kotoran unta oleh orang-orang kafir Mekah ya, kedua kakinya dicederai dan wajah baginda dilukai ya, dikepung dalam satu kaum beberapa lama hingga baginda hanya dapat makan dedaunan yang apa adanya sahaja, diusir dari Mekah ya, dipukul gerahamnya hingga retak ya. Masya-Allah ya. Waalaikumsalam Tuan Haji, semoga ibu yang sampaikan diganjar pahala. Alhamdulillah. Abang niaga ke? Belum lagi Tuan Haji, belum mula lagi ya. Ada duk buat duk kemas-kemas rumah lagi, dan tempat berniaga pun masih masih dalam proses proses pembaikan lagi ya, duk buat bagi elok-elok sikitlah ya. Insya-Allah lah, mudah-mudahan, tak tahulah bulan 12 ke bulan 1 ke baru sempat boleh berniaga ya. Terima kasih Tuan Haji bertanya khabar ya. Okey. Lepas tu ya, Dr. Aid sambung kat sini, kata kemuliaan isterinya difitnah ya. 70 ya, ini kemuliaan isterinya difitnah ni, Sayyidatina Aisyah pernah difitnah ya, pernah difitnah ada difitnah skandal lah ya, berskandal dengan lelaki lain ya. 70 di kalangan sahabatnya terbunuh dan kehilangan beberapa orang anaknya ya. Baginda Rasulullah sangat banyak ya ujian anak yang meninggal di waktu kecil ya. Bahkan baginda pernah menahan laparnya dengan mengikatkan batu di perut baginda ya. Masya-Allah ya. Kita lapar pun tak pernah ikat batu kan kat perut, tapi baginda Rasulullah ya diuji sampai begitu sekali ya. Baginda pernah dituduh sebagai seorang penyair, bukan penyampai wahyu Allah, sebagai seorang dukun, sebagai seorang gila dan sebagai pembohong. Namun Allah melindungi baginda dari semua itu, dan semua perkara tadi adalah merupakan cubaan dan dugaan yang harus baginda hadapi dalam perjuangannya dan penyucian jiwa yang tiada tara dan bandingannya. Ya, subhanallah ya. Asbab Rasulullah yang begitu hebat, begitu kuat, begitu sabar, begitu tabah ya. Islam sampai dekat kita pada hari ini ya. Islam sampai dekat kita pada hari ini. Ya. Dan Dr. Aid menyambung ni, katanya sebelum itu Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya alaihissalam dibunuh, Nabi Musa alaihissalam diusir dan dikejar oleh Firaun, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Cubaan-cubaan itu turut menimpa para khalifah dan para pemimpin kita. Umar radhiyallahu anhu dilumuri dengan darahnya sendiri. Uthman radhiyallahu anhu dibunuh secara diam-diam, dan Ali radhiyallahu anhu ditikam dari belakang. Dan masih banyak lagi di antara para pemimpin kita yang turut menerima dugaan yang sama, di mana punggung para imam penuh dengan bekas sebatan. Orang-orang terpilih dimasukkan ke dalam penjara dan juga dibuang ke negeri lain ya. Dr. Aid pernah cerita dalam tajuk apa ya, dalam tajuk
tajuk apa yang dia cerita, ya, beberapa ulama yang kena penjara kan, hasil daripada tu ya, Allah akan menggantikan yang lebih baik kot. Ya, dia kata asbab ya ulama-ulama ini dipenjarakan ya, mereka dapat menulis buku dan sebagainya ya. Jadi maknanya orang-orang yang baik ini sentiasa diuji ya. Ya betul ya, Siti Balkis, ujian kita tak seteruk apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalui. Ya betul ya. Jadi kita kena sentiasa bersyukur supaya kita akan ada sifat redha dengan apa yang kita lalui ya. Dan kalau kita rasa masalah kita besar ya, kita rasa dah kan, saya selalu jumpa dengan klien ya. Klien datang, klien kata masalah dia rasa besar sangat. Saya rasa masalah saya ni tak ada siapa boleh tolong. So kalau ayat macam tu saya suka kan. So kalau dia kata masalah saya ni tak ada siapa boleh tolong. So saya suka ayat macam tu. Kalau tak ada siapa boleh tolong, yakinlah bahawa hanya Allah yang boleh tolong. Itu yang bagusnya ya, kalau dia rasa tak ada siapa boleh tolong kan. Jadi kalau kita rasa kita ni ada masalah yang besar ya, tapi kita kena ingat bahawa rahmat Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah, Allah kita yang maha baik, maha penyayang, maha rahman, rahim ya, lagi besar daripada masalah kita. Ya, kita kena ingat macam tu ya. Kalau kita rasa sedih, kita ditolak oleh orang, kita rasa sedih ya, kita tidak diterima oleh orang, kita kena ingat ya bahawa Allah ada, Allah tak tolak kita. Allah ada, Allah terima kita ya. So Allah nak kita ni terus sentiasa bersangka baik dengan Allah, berlapang dada dan mintalah sebelum ni pun kita dah pernah bicarakan tentang doa ya. Doa ni adalah senjata, doa ni adalah doa ni ibadah, senjata, medium yang boleh digunakan untuk kita memohon kepada Allah ya. Okey, jadi kita pun dah baca ya tajuk 21, anda lebih beruntung daripada yang lain ya. Pandang urusan dunia kepada pandang orang dalam urusan dunia, pandang orang yang lebih bawah daripada kita. Untuk urusan akhirat, pandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Boleh ya, insya-Allah. Okey, tajuk ke-22. Solat ubat mujarab pengusir kesedihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air jap ya. Okey. Solat ni maksudnya apa ya? Kalau dari segi bahasa, solat ni berarti doa lah ya. Kalau dari segi syariat, solat ni adalah satu bentuk ucapan dan perbuatan yang kita mulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam dan disertai dengan syarat-syarat tertentu lah ya. Ya. Kalau nak cerita solat, saya bukan nak cerita solat ya, saya bukan nak cerita pasal solat ni, nak cerita solat macam mana tak ya, saya bukan ahli dia. Saya nak cerita kesan daripada solat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Hafsah. Okey, kesan daripada solat ya. Okey, Dr. Aid mulakan nukilan tajuk 22 ni, solat ubat mujarab pengusir kesedihan, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Baqarah ayat 153 ya, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat ya. 2S ni, sabar dan solat ya. Ya. Boleh jadi solat ini solat yang maksudnya solat perbuatan dari segi syariat tu, ataupun solat dari segi solat tu adalah doa ya. Sebab solat ni kita daripada mula takbiratul ihram tu sampai kita bagi salam tu, semua terkandung dalam tu adalah doa ya, doa kepada Allah, doa kita kepada Allah ya. Dan Dr. Aid kata kat sini, apabila ketakutan meliputi anda, kesedihan menghimpit anda dan kerisauan mencekik anda, maka bersegeralah anda mendirikan solat ya. Nescaya jiwa anda akan kembali tenang dan tenteram dan tenang ya. Sesungguhnya solat itu atas izin Allah boleh menjaga anda dengan menghilangkan kesedihan dan kerisauan yang menghimpit anda selama ini ya. Okey, ada beberapa klien yang datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Tun ya.
Tun menyerok apa pagi ni, ya? Tuan Haji Omar tahu tak menyerok, ya? Menyerok tu orang Kedah kata menyerok, ya. Orang Putrajaya kata breakfast. Ya, insya-Allah, ya. Breakfast. Sarapan lah tu, ya. Okey. Okey, ada klien yang datang, dia kata saya orang ustaz-ustaz selalu kata, ya, ustaz selalu kata solat tu boleh hilang kesedihan, boleh hilang masalah, ya. Tapi saya solat tak hilang pun masalah saya. Tak hilang pun kesedihan saya. Ya, ada yang sampai tak nak solat, ya. Okey. Sebenarnya itu dia ada dua benda ni, ya, dua benda. Dua benda. Solat yang pertama, ya, kita mendirikan solat itu yang pertama, ini adalah yang membezakan kita orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Yang pertama, yang kedua, solat ni wajib bagi kita. Semua yang mukallaf, ya, semua yang telah ditaklifkan kepada kita, yang ada akal apa semua, yang cukup syarat apa semua tu, kita wajib solat. Yang wajib solat yang lima waktu tu wajib. Yang itu tak ada siapa yang mempertikaikan. Bila Waalaikumsalam warahmatullahi. Juliana, sahabat saya rasa ni, ya, sahabat sekolah dulu, ya. Okey. Jadi bila kita solat tapi ada lagi yang tak tenang, ya. Ada lagi yang rasa masalah tak selesai, ya. Sebenarnya solat tu dia bukanlah solat lepas tu hilang masalah, bukan macam tu, ya. Sebenarnya secara solat dengan penuh khusyuk, solat dengan penuh lah ikut syarat dia. Nak solat tu pun daripada ambil wuduk tu semua tu dah kena betul, ya. Kalau ambil wuduk tak betul, solat tak khusyuk dan sebagainya, mana mungkin akan datang kesan, ya. Yang tenang itu, yang hilang masalah, yang dapat ketenangan semua itu adalah kesan daripada mendirikan solat, ya. Bukan solat aja boleh tenang, tak, ya. Kesan daripada mendirikan solat itu yang dapat ketenangan, yang dapat kebahagiaan, yang dapat ketenteraman, yang dapat rasa macam lega, ya, dapat munajat dengan Allah, ya. Yang itu konsep solat yang katanya tenang ni bila kita solat tu, ya. Bukan solat je bila solat je, maksudnya buat perbuatan saja tapi tidak disertai dengan penghayatan dia dalam solat, ya, penyerahan diri dia kepada Allah, ya, dan ikut dari segi tumakninah dan sebagainya, ya. Tumakninah tu maksudnya kita ada antara satu rukun dengan satu rukun yang lain tu ada satu perbuatan dengan satu perbuatan yang lain tu, ya, ada ketenangan, ya. Ada tenang, kita duduk sampai tenang. Maksudnya macam tu, ya. Menghayati keadaan itu dalam peribadatan kita, dalam mendirikan ibadah kita itu kepada Allah, baru terhasilnya kesan itu, ya. Kesan itu lahir daripada ibadah kita yang sempurna itu. Bukan kita solat je zuzak lepas tu saya dah solat tapi tak tenang pun, saya dah solat masalah tak selesai pun. Bukan macam tu, ya. So solat ini adalah amalan asas yang kita perlu lakukan, ya, yang semua orang perlu lakukan bila kita ni orang Islam, ya. Dan dia sebenarnya sebagai indikator perhubungan kita dengan Allah, ya, hubungan kita dengan Allah. Dan solat adalah sebagai jalan perhubungan hamba dengan Allah, dengan Tuhan dia, ya. Sebagai jambatan, ya, sebagai jambatan maksudnya sebagai medium yang kita boleh sampai kepada Allah. Macam itulah, ya. Umpama, ya. Ini adalah dapatan daripada tesis saya lah, ya. Dan solat ini juga boleh menilai seseorang itu, disiplin seseorang itu dalam kehidupan dia, ya. Disiplin yang dia ni sebagai seorang Muslim, macam mana dia boleh buktikan melalui solat dia, ya. Kalau dia boleh solat di awal waktu, maksudnya dia orang yang sebagai seorang Muslim yang berdisiplin lah, ya. Okey. Dan kesan daripada solat tu lah yang datangnya ketenangan, yang datangnya mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang tak baik dan sebagainya, ya. Okey.
Ya, ada dua ya, dua benda kat situ ya. Bukanlah kata semata-mata solat akhirnya kita ni terus dapat tenang tu ya, tapi kita kena pelihara dari segi sebelum solat tu lagi kita pelihara wuduk kita pelihara semua, kita jaga semua syarat-syarat dia ya. Lepas tu kita solat dalam keadaan penyerahan diri kita kepada Allah ya, insya-Allah akan dapat ketenangan tu ya. Dan ada satu hadis ya, Rasulullah kata, wahai Bilal ya, ketika Rasulullah dirundung masalah, baginda bersabda kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wahai, dengan maksudnya wahai Bilal, aku dapat merasa tenang dengan solat ya. Aku dapat merasa tenang dengan solat ya. Okey. Dan begitulah solat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya telah banyak membaca, Dr. Aid kata, saya telah banyak membaca sejarah hidup beberapa orang tokoh kita. Dan umumnya apabila saat mereka dihimpit dengan persoalan hidup dan menghadapi banyak dugaan, maka mereka segera memohon pertolongan Allah dengan mendirikan solat dengan khusyuk. Begitulah cara mereka mencari jalan keluar, sehinggalah kekuatan, semangat dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Okey, yang ni betul ya, yang ni betul. Kami sebagai dalam kaunselor, dalam perkhidmatan kaunseling ya, saya pensyarah saya ya, saya suka nak menyebutkan juga ya, Prof Azniza ya, Prof Azniza daripada UUM ya. Masa saya buat master di UUM ya. Waalaikumsalam Anis ya. Prof Azniza dia kata, kita ni dalam perkhidmatan menolong, dia kata kita kena ada satu pergantungan dengan Allah ya, yang mana bila kita nak tolong orang, kita ni kena mohon dulu ya. Itu pun ada dalam dapatan kajian saya dan PhD saya ya. Kita kena ada satu pergantungan dengan Allah sebelum kita tolong orang ya. Sebelum kita tolong orang, kita kena ada dulu ya. Apa yang saya lakukan adalah sebenarnya saya walaupun ada PhD, ilmu tu kecil sangat ya. Saya rasa saya tak ada apa-apa. Saya rasa macam lagi belajar, lagi tak tahu apa-apa kan. Jadi setiap kali ada kes yang datang, saya nak pergi jumpa klien ya, saya ingat pesan guru saya ni ya, Prof Nur Azniza Ishak ya. Prof Dr. Azniza kata, kita kena bergantung dengan Allah sebelum kita tolong orang ya, sebelum tolong orang. Jadi bila saya dapat satu kes ya, saya takut nak berjumpa, bukan takut apa, saya takut ya Allah ya, ilmu saya yang sikit ni, saya dengar latar belakang kes tu besar sangat kes ni kan. Saya pun hilang rasa ilmu, nak pakai teori apa ya, nak pakai apa ya untuk saya ni. Kadang-kadang yang datang tu di luar yang datang kepada kaunselor ni, kadang-kadang di luar daripada yang ada. Bukanlah kata tak ada teori, kadang-kadang tu nak cari teori, nak matchkan dengan masalah ni kan. Macam mana? Contoh ada satu kes ni ya. Seorang lelaki bekas jurutera ya, bekas engineer. Dia bagi tahu dia ada masalah yang besar ya dalam kehidupan dia ya. Lepas tu dia pun cerita latar belakang. Saya ni pun umur dia masa tu 47 tahun ya. Jadi saya pun macam tu, ya Allah, takutnya kan nak jumpa kes apa masalah besar. Dia ceritalah masalah dia macam ni, up and down, moflis ya, perkahwinan gagal dan sebagainya ya. Bila saya nak pergi jumpa tu, saya kata ya Allah, tolonglah ya, tolonglah hamba-Mu ni ya Allah, aku nak tolong seorang tetamu-Mu ya yang akan datang kepadaku ni. Aku tak tahu masalah dia masalah apa ni. Saya pun rasa takut kan, sebab adakah dia bagi harapan untuk dia jumpa saya ni agar masalah dia boleh selesai, tapi saya sendiri tak tahu saya boleh tolong ke tak kan. Okey, jadi dekat pukul 9 dah ya. Tak apa ke kita bercerita sikit ya. Ya, saya BDR hari ni. Sebenarnya pakai baju dah elok-elok semua, ingat nak pergi ke office lah lepas FB live ni. Sebab ada tugas, tapi tiba-tiba cancel kan. Okey, tak apalah, saya ni je, boleh je berlama-lamaan sikit ya. Okey. So saya pun solat dulu 2 rakaat ya. Solat sunat 2 rakaat ya. Sebelum pergi jumpa klien, minta Allah bantu saya ya. Sebenarnya bila saya tolong klien tu bukan di bawah kemampuan saya sebenarnya, tidak sekali-kali ya. Saya ni tak hebat ya, saya hanyalah
alat, medium yang Allah bagi untuk orang tu dapat. Ya. Jadi saya pergi jumpa dia bila dah dia cerita masalah dia, ya. Lepas tu saya pun teroka isu dia, ya. Balkis kata excited nak dengar banyak lagi. Okey, boleh. Ya. So dengar cerita dia, ya, perniagaan dia up and down, ya, muflis, ya, bankrupt dan sebagainya, ya. Lepas tu sampai tak ada duit, ya, sampai kehidupan perkahwinan dia pun, ya, melalui kegagalan yang pertama, kahwin yang kali kedua yang dengan pasangan yang baru pun ada masalah, ya. Jadi apa yang dia cerita tu, ya, saya pun proses satu persatu daripada pemikiran, daripada perasaan, tingkah laku dan sebagainya, ya. Selepas itu, ya, bila dah proses semua itu, tak tahulah, saya baru nak tanya, lepas tu saya baru pergi ke arah penerokaan zaman childhood dia. Bila teroka, ya, explore zaman childhood dia, dia pun cerita zaman childhood dia. Lepas tu dia ada tersebut tentang ibu dia, ya. Lepas tu dia di sini keluar cerita bahawa dia kata, doktor, sebenarnya masalah yang saya hadapi ni adalah saya rasa sebenarnya disebabkan ibu saya tak redha dekat saya, ya. Saya pun explore lagi, okey, dipendekkan cerita, maknanya mak dia tak nak dia kerja dengan tak nak dia kerja sendiri, tak nak dia kerja dengan dia kerja makan gaji, tapi dia tak boleh kerja, dia tak ada kepuasan kerja makan gaji, ya. Dia nak kerja sendiri, meniaga sendiri, tapi setiap kali dia meniaga, dia bagi dekat mak dia, mak inilah untung dia meniaga, dia buat ini kan. Jadi mak dia kata, ini kali terakhir kamu dapat meniaga ni, kamu dapat jual ni, ini adalah kali terakhir. Dan mak dia kata, mak dia macam tak redha lah, tak sokong lah, maksudnya macam tu. Mak dia dah usia dah 70-an dah, ya. Lepas tu 17 tahun, ya, 17 tahun klien saya ni menderita, ya, maksudnya dalam kegagalan hidup dia. So apa yang saya pakai adalah inilah, ya, teori model pendekatan Islam, iaitu redha ibu ni lah, ya. So saya kata memang betul lah, ya, sabda Rasulullah, ya, keredaan Allah itu terletak pada redha kedua ibu bapa, ya. Maksudnya itulah sebenarnya masalah yang dia sedang dia hadapi. So saya kata, lepas tu dia menangis tau, menangis semahu-mahunya. Bayangkan, terkejut, ya, saya naik bulu roma saya kan, lelaki menangis depan saya begitu kuat, ya. Lepas dia dah menangis semua kan, kira tahap meraung tu rendah sikit je lah, tapi memang menangis semahu-mahunya. Dia kata inilah, ya, dia rasa macam dia terkeluar semua, satu ketul batu dekat dada tu kan keluar. Jadi saya kata ini semua di luar bidang kuasa kita, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Laila Jali, ya. Ya, di luar bidang kuasa saya kata bidang kuasa kita, dan bidang ini sebenarnya hanya ada satu je yang boleh bantu. Lepas tu dia terus berhenti menangis, ya. Dia kata, apa benda tu, doktor? Ya. Jadi saya kata yang boleh bantu dia adalah Allah saja. So dia pun lemah balik. Yalah, memanglah Allah yang boleh tolong kan. Okay, satu je saya kata, dengan cara minta dengan Allah supaya Allah bantu ibu ni, ya. Kita tak boleh kata mak ni salah, ya, mak ni yang salah sebab mak ni tak redha dekat anak ni, ya. Urusan mak salah ke mak tak salah ke, yang itu serah pada Allah. Kita bukanlah orang yang yang kita makhluk biasa. Kita pun kita tak boleh meletakkan hukum, ya, bagi pengadilan dalam tu. Mak salah ke, mak tak salah ke, yang itu serah pada Allah. Kita jangan pertikaikan soal tu sekarang ni. Urusan kita adalah kita kena berdoa untuk Allah nak lembutkan hati ibu tu, untuk Allah bolak-balikkan hati, ya. Allah ni boleh bolak-balikkan hati manusia lebih mudah daripada kita bolak-balikkan tangan kita, kan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya. Anak buah saya, ya. Sate Utara Selatan ni. Ni anak buah saya di Melaka ni, dia mengusahakan sate, ya. Sate di Melaka. Ya. Siapa nak order bolehlah order dengan dia, ya. Okey.
sempat lagi promote tu kan. Tak apa, mudah-mudahan murah rezekinya Abang Asri. Okey. So, saya kata, lepas tu dia tanya saya, cara macam mana tu doktor, ya. Jadi saya pun kata macam ni. Okey. Ada satu kaedah ya yang boleh dilakukan ya bila kita dalam keadaan tu kita nak minta Allah tolong kita. So saya kata hadiahkan surah Al-Fatihah ya untuk untuk ibu ya, untuk ibu. Cara dia saya pun ajarlah cara dia ya. Saya lajukan sikit ya. Saya pun ajarkan cara dia hadiahkan surah Al-Fatihah. So saya kata cara dia ya Allah, aku hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk roh baik ibuku dan juga jasadnya ya. Lepas tu iringkan dengan doa ya. Iringkan dengan doa ya, iringkan dengan doa. Ya Allah, aku mohon lembutkanlah hati ibuku ya, ampunkanlah dosa dia ya Allah, ataupun ya Allah lapangkanlah dadanya ya Allah ya. Murahkanlah rezekinya, sihatkanlah tubuh badannya. Doa yang baik-baik untuk ibu. Lepas tu doa pula, mula doa untuk ibu dan lepas tu doa apa yang kita nak daripada Allah, kita nak minta Allah bagi apa hubungan kita dengan ibu ni ya. Nak kita lembutkan hati ibu ke apa kan. Jadi selesai solat dia doa ikut terpulang lah kat dia kan. Lepas tu dia pun Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai habis ya. Jadi dia dah buat, lepas tu dia buat lah. Lepas tu dia call saya balik selepas 3 hari kan. Dia duduk di KL ya, mak dia duduk di sebelah utara lah ya. Jadi 3 hari selepas tu dia call saya ya. Saya tengok dia call, so saya pun angkat. Lepas tu saya angkat, saya dengar dia panggil saya. Lepas tu dia tak boleh cakap, dia menangis. Ya. Dia menangis, dia menangis. Saya kata, okey tuan, saya tak dapat dengar tuan cakap ni. Sebab tuan menangis, saya tak dapat nak tangkap apa yang sedang tuan cakap ni. So kalau tuan nak menangis, tuan menangislah dulu. Nanti selesai kita cakap. Dia cakap boleh dia. Tapi dia masih dalam keadaan sebab. Akhirnya dia pun bercerita dengan saya. Dia kata, saya buat macam mana yang doktor suruh saya buat tu, saya buat ya. Lepas tu 3 hari saya rasa macam nak balik kampung. Jadi bila saya balik, saya nampak mak saya, dia kata mak dia sedang macam seolah-olah sedang menunggu dia lah ya, di rumah. Di rumah dia macam ada beranda, tapi beranda tu dia macam bukan beranda yang atas tu ya, beranda yang ada ruang rumah yang dia ada sampai dinding dia separuh je. Yang lepas tu dia dah open kan. Dia dah open. Jadi mak dia macam duduk macam itulah dekat beranda tu, kat luar rumah tu, seolah-olah macam menunggu seseorang. Jadi bila dia sampai saja ya, mak dia meluru ke kereta dia. Mak dia meluru ke kereta dia. Masa tu dia dah rasa macam mak dia tak pernah buat macam tu dekat dia sebelum ni kan. Lepas tu dia keluar, mak dia cakap dengan dia, dah makan ke? Lepas tu kan orang tua-tua ya, ibu bapa kita ni kalau nak tunjuk kasih sayang, dia akan tanya kita dah makan ke. Itu tanda dia mak kita sedang ambil berat kat kita dan sayang kat kita lah ya. Sebab orang tua-tua ni dia tak pandai nak cakap mak sayang kamu kan. Macam kita ni dah kita ni di zaman-zaman ni kan very free ataupun selesa untuk menyatakan perasaan kasih sayang kan. Tapi orang tua ya, dia macam agak kaku dan kekok untuk menyatakan perasaan tu. Jadi dia pun tak cakap lah yang dia sayang, cuma ni dia tanya dah makan ke. Lepas tu dia kata nak makan lah. Dia kata mak dia pun bawa masuk. So mak dia pun buka tudung saji, mak dia sajikan nasi apa semua. Dia kata macam lain macam je mak dia kali ni kan. Jadi dia pun duduk sambil dia makan nasi. Mak dia duduk tengok dia. Dia tak angkat mata dia. Dia makan je nasi. Ya. Makan nasi satu suapan demi satu suapan. Dia tahan sebab tu. Dia kata kenapa rasa lain macam kali ni kan. Jadi air mata dia pun dah menitik dalam pinggan nasi tu. Jadi mak dia tanya dia, perkataan pertama mak dia tanya dia, kamu kerja macam mana? Mak dia, lepas tu dia pun sebab tak boleh cakap dah. Dia kata masa tu tak boleh cakap. Dia senyap je, dia tak angkat kepala, dia terus tengok nasi tapi air mata dia dah menitik dalam tu. Dia tahan, dia kata ketat dah dia tahan sebab mak dia pertama kali mak dia tanya pekerjaan dia, kerja dia macam mana. Jadi dia tahan, dia tak boleh nak cakap. Tiba-tiba mak dia bangun, mak dia datang dekat dia, mak dia peluk dia dan mak dia minta maaf. Mak dia kata,
mak minta maaf selama ni kerana kata-kata mak tak redha dekat kamu jadi macam ni, kamu buat kerja tak jadi, kamu macam ni, kamu macam ni. Maka mereka pun berpelukanlah, ya, berdua berpelukan, dan bila dia call saya tu, dia baru lepas menangis lepas habis sesi berpelukan dengan mak dia, ya, meluahkan perasaan bersama dengan mak dia, ya. Dan dia cerita dengan saya, dia tak pernah rasa setenang itu selepas peristiwa yang baru berlaku tu, ya. Tenang setenang-tenangnya sebab dia kata dia dah dapat redha mak dia selama 17 tahun. Mak dia sentiasa cakap mak dia tak suka dia buat kerja macam ni, mak dia tak suka tu maksudnya tak redha lah kan. Jadi mana mungkin seorang anak boleh mendapatkan keredaan Allah tanpa keredaan kedua ibu bapa, ya. Sebab itulah saya kata, ya, kita ni, ya, apa-apa pun kita kena bersandar kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah semata-mata, ya. Jangan kita ingat itu semua kuasa kita apa-apa semua. So saya banyak, ya, dalam proses sesi kaunseling ni, saya sebenarnya bila klien yang datang dekat saya tu, saya hanya panggil Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah, aku nak menyantuni tetamu-Mu ni tapi aku ni tak banyak ilmu, aku ni sikit ilmu, semuanya Allah yang tolong, bukan atas keupayaan saya sebenarnya, gitu, ya. Jadi kita cerita yang saya bawa ni, ya, mudah-mudahan menjadi pengajaran buat kita, menjadi renungan buat kita. Sebenarnya kita ni tak ada apa-apa, ya, tanpa bantuan daripada Allah, ya. Kita apa pun juga kita, siapa pun juga kita, tinggi mana pun ilmu kita, sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Kita ni lemah, kita ni tidak akan berdaya apa-apa pun melainkan dengan bantuan dan kiriman rahmat Allah kepada kita. Macam tu, ya. Boleh, ya, panjang sikit bercerita dah, 9, 10 lebih dah kan. Okey. So tak habis dah baca lagi ni kan. Okey. Minum air sikit, dahaga dah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya. Jadi nak minta dengan Allah macam mana? Nak minta Allah tolong kita dengan kita, salah satu jalannya adalah solat lah, ya. Solat, ya, minta dengan Allah supaya apa-apa pun, contohnya kita ada apa-apa, ya, kita ada tugas yang apa-apa pun, ya, kita solat dulu, solat 2 rakaat, ya. Katakan esok kita nak ni, kalau kita boleh buat malam tu siap-siap buatlah, ataupun kita ada kemampuan untuk kita bangun sepertiga malam, ya, bangunlah, ya. So itu adalah orang-orang yang kuat jiwa dia, ya, yang boleh bangun, ya, yang Allah pilih untuk bangun bertemu dengan dia 1/3 malam tu kan, tahajud, ya. Itu adalah orang-orang yang jiwa dia kuat, ya, yang dipilih oleh Allah untuk bertemu. So bangunlah pada ketika itu, bangun, mohon, dan ketika itu adalah doa yang doa yang kita panjatkan itu, ya, adalah umpama senjata yang tepat, ya, senjata tepat, ya, yang kena sasaran dia di tengah malam, ya, macam tu, ya. Okey. So Dr. Aid menyambung kat sini, dia kata solat khauf, ya. Solat khauf ni solat dalam keadaan kita takutlah, ya, dilaksanakan pada saat-saat genting, yakni saat kematian terjadi di mana-mana dan banyak nyawa melayang akibat peperangan. Apabila keadaan semakin memburuk, maka solat akan membaikinya. Ini merupakan isyarat bahawa sebaik-baiknya penenang jiwa dan ketenteraman hati adalah solat yang khusyuk, ya. Jangan tanya saya, ya, solat khauf ni macam mana. Saya pernah belajar dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Tapi carilah ustaz-ustaz, ya, ustaz-ustazah, ya, untuk tanya macam mana solat khauf ni, ya, nak dilaksanakan, ya. Okey, biasanya orang buat solat ni dalam keadaan yang takut, dalam peperangan, dalam keadaan yang diancam nyawa dan sebagainya, ya. Okey. So, setiap generasi umat manusia yang sedang menderita berbagai penyakit kejiwaan saat ini hendaklah sering mengunjungi masjid dan menghamparkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih keredaan dari Ilahi, ya. Dengan melakukan sedemikian, nescaya ia akan selamat dari pelbagai himpitan hidup.
Jika tidak, tangisannya tentu akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat sarafnya. Maka jelaslah bahawa seseorang itu tidak memiliki sebarang kekuatan pun untuk meraih ketenangan dan ketenteraman hati selain dengan mendirikan solat. Ya. Okey, dia kata kita ni ya yang menderita penyakit-penyakit kejiwaan ya, kita resah, kita bimbang ya. Penyakit jiwa yang paling ringan sekali itulah ya stres ya, resah, bimbang, takut ya. Itu adalah penyakit yang paling ringan sekali lah ya. Yang besar-besar tu penyakit-penyakit yang lain lah ya, seperti paranoid ya, OCD ya, obsessive compulsive disorder ya, bipolar, skizofrenia ya, psikotik ya, banyak lagi ya macam-macam gangguan-gangguan jiwa yang lain ya. Tapi yang paling ringan-ringan ni ya, resah, gelisah, tak senang ya, rasa berdebar-debar, rasa bimbang, rasa sedih ya. Itu adalah yang biasa dan Dr. Aid kata seringlah mengunjungi masjid dan menghamparkan keningnya di atas santai. Ini untuk orang lelaki lah ya. Kena banyak pergi ke masjid ya. Maksudnya mengunjungi masjid tu solat dan beribadahlah di sana ya, menghamparkan kening di atas santai. Maksudnya sujud ya, sujud dalam rangka meraih keridaan Allah ya, dan melakukan sedemikian nescaya akan selamat daripada himpitan hidup. Jadi waktu Covid ni ya, ada tempat-tempat yang memang tak boleh tak dibuka langsung ya, masjid dan surau ya. Jadi kita buat dalam keadaan yang kita mampulah, maksudnya kalau yang mampu ya macam tempat saya masih boleh ya, tapi ada penjarakan sosial dan sebagainya. Maknanya kita berkunjunglah ya ke surau, ke masjid untuk kita meletakkan dahi kita yang menghamparkan kening kita di atas santai, maksudnya bersujud. Sujudlah dengan sujud yang lama ya, sebab luahkan rintihan-rintihan hati kita. Mudah-mudahan Allah mendengar ya, sebab bisikan yang halus, yang senyap, yang sunyi itu ya, bisikan di lantai itu ya, di tempat yang paling rendah itu mampu didengari oleh para penghuni langit ya, para malaikat dan sebagainya. Mudah-mudahan malaikat mengaminkan doa-doa kita dan mustajab ya, Allah mustajabkan doa kita ya. Jadi salah satu daripada nikmat Allah yang paling besar jika kita mahu berfikir ialah pelaksanaan solat wajib 5 waktu dalam sehari semalam ya, yang merupakan sebagai penghapus dosa-dosa dan pengangkat darjat kita di sisi Tuhan. Di samping itu, solat 5 waktu juga merupakan ubat yang paling mujarab untuk mengubati pelbagai kesedihan dan berbagai macam penyakit yang kita deritai ya. Betapapun solat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati sehingga hati redha dengan apa jua ketentuan Allah ya. Adapun mereka yang menjauhi masjid dan meninggalkan solat, maka mereka hanya akan dapat beralih dari kesusahan yang satu. Mereka hanya akan beralih dari kesusahan yang satu ke kesusahan yang lain, dari goncangan jiwa yang satu ke goncangan jiwa yang lain, dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain ya. Dan Dr. Aid mengakhirkan tajuk ini ya dengan keratan firman Allah dari surah Muhammad ayat 8, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka ya. Maksudnya orang yang menjauhi masjid dan yang meninggalkan solat ni ya, mereka akan akan beralih dari dia dah dalam keadaan susah ya. Dia dah dalam keadaan susah, dia beralih kepada kesusahan yang lain ya. Dan dia dah ada satu goncangan jiwa ya, tapi dia beralih ke satu goncangan jiwa yang lain. Maksudnya kesusahan dia akan bertimpa-timpa kalau dia tinggalkan solat ya. Kegelisahan yang akan bertimpa-timpa kalau dia tinggalkan solat. Kesedihan yang bertimpa-timpa kalau dia tinggalkan solat ya. Penderitaan yang bertimpa-timpa kalau dia tinggalkan solat ya. Orang yang menjaga solat ya, orang yang menjaga solat maksudnya orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah, orang yang terus ya melekatkan, menggantungkan hati dia dengan pergantungan kepada Allah, insya-Allah
Allah akan pelihara dan jaga hati dia, ya. Mudah-mudahan dia akan terus, ya, dijaga, ya, dijaga, dipelihara dalam kasih sayang Allah, ya, dalam apa sahaja yang dia buat, dipimpin dan dibantu oleh Allah, ya. Kita ni sebenarnya tak ada daya apa-apa macam saya cakap tadi, ya. Saya selalu merasakan keadaan itu. Saya akan rasa lost, ya, dalam kalau saya tidak ada pergantungan tu. Memang kalau saya buat sesi tanpa bergantung dengan Allah tu, maksudnya sesi tu takkan tak berapa tak berapa menjadi, ya. Dan saya rasa klien pun tak begitu dapat dengan baik, ya. Dan bila kita buat sesuatu, ya, macam contoh kita ada urusan apa-apa, ya, kita kadang kan kita kan selalu buka Facebook kan, kita nampak, ya, ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sakit, ya, yang sedang ada ditimpa musibah dan sebagainya, ya. Kita doakanlah, ya, kita doakan secara senyap, ya. Mudah-mudahan doa kita yang senyap ini, kita buatlah solat hajat dekat dia kan, dia pun tak tahu kan, kita buat je. Dia tak tahu, kita buat je, ya. Kita nampak dia cerita apa-apa, ya, dia tengah ada kesusahan ke apa, kalau nak komen lah, tak komen pun tak apa kan. Yang ni urusan kita dengan Allah, ya. Biar buat macam tu supaya lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas, ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan, ya, sesuatu yang datangnya, sesuatu yang keluar dari bibir hanya singgah di telinga, ya. Sesuatu yang lahir dari hati akan terus sampai ke hati. Maksudnya sesuatu yang kita buat dengan ikhlas, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk dapat dapat satu kebaikan yang besar, ya, berpanjangan di sisi Allah, ya. Berbanding kita hanya buat kerana untuk mendapat like dan komen, ya. Tak payahlah begitu orang kata nak like dan komen saja, tetapi buatlah sesuatu dengan ikhlas, ya. Doakan dengan ikhlas, tak perlu cerita kita doakan apa, kita buat apa, tapi kita doakan sahaja dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita yang ikhlas itu, yang tanpa diketahui oleh saudara kita, akan dimustajabkan oleh Allah, ya. Begitulah, ya, untuk perkongsian pada hari ini. Hari ni lama, ya. 9:20, ya. Lama, ya. Ada bosan ke? Ada yang bosan tak dengar celoteh saya, ya? Okey, Cik Na kata alhamdulillah, ya. Salam ukhuwah, ya, untuk orang-orang baru, Cik Na, ya, Nazatul, Naina ni semua orang-orang baru, ya. Okey. So, insya-Allah untuk esok kita akan ya, kalau Allah okey, esok saya bekerja, ya. Saya akan live dari office, insya-Allah, ya. Kita akan baca satu tajuk, ya, lagi, dua tajuk lagi lah, ya. Tajuk pendek-pendek je, ya. Tajuk yang ke-23 iaitu Allah adalah satu-satunya penolong. Lebih kurang macam hari ni jugalah, ya. Tapi apa yang Dr. Aik nak sampaikan kat kita, kita bacalah besok, ya. Benda-benda tu saya rasa benda yang sama, yang kita ulang-ulang cakap setiap hari, kita ulang-ulang cakap benda yang sama, ya. Tajuk 23, Allah adalah satu-satunya penolong, ya. Tajuk 24, ya. Tajuk 24, berkelanalah menjelajahi bumi. Apa benda yang Dr. Aik nak cerita kat kita esok, ya, sama-sama kita bersama pagi esok, insya-Allah, ya, pada pukul 8 pagi. Sahabat saya kata tak bosan menarik sangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan, ya. Ini semua Allah yang pilih, ya. Allah yang pilih, tak bosan. Allah pilih, ya, bukan disebabkan penyampaian saya sebenarnya, ya. Saya ni hanya alat ataupun medium sahaja, ya, yang Allah bagi untuk kita sama-sama mendapat manfaat, ya. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua, kepada saya dan kepada kita seluruhnya, ya. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah, ya. Lemah dan tak baik, ya, kekurangan itu daripada diri saya sendiri, hamba Allah yang dhaif, yang fakir ilmu ini, ya. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan yang ada, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk esok, ya. Membincangkan dua tajuk lagi, ya. Allah adalah satu-satunya penolong dan berkelanalah menjelajahi bumi, ya. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sayang untuk semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan nafas kita, dapat kita berjumpa lagi esok, insya-Allah.